Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hai, apa khabar? Pada kali ini saya akan berkongsi tentang apa itu marah, tentang marah. Semua orang pernah mendengar pasal marah, kan? Semua orang pernah tahu tentang marah. Marah adalah satu emosi sebenarnya. Marah ini secara semula jadi dia bersifat emosi. Emosi semula jadi yang memang lahir dari diri seseorang. Marah ini dia bermula apabila perasaan resah, kita gelisah, kita bimbang, sehingga marah ini boleh menjadi ganas dan akhirnya tidak terkawal. Secara umum, perasaan marah ni boleh diterima oleh masyarakat kita, tetapi bukan marah yang tidak dapat dikawal. Mengapa marah ni boleh terjadi? Marah boleh tercetus apabila berlaku gangguan yang berpunca daripada sesuatu peristiwa ataupun ketimbangan dalam hidup. Kemarahan juga boleh berpunca daripada faktor luaran apabila seorang ataupun suatu peristiwa yang menyebabkan diri kita berasa gelisah dan seterusnya kita berasa terancam. Kemarahan juga boleh berpunca dalam diri apabila kita memikirkan ataupun teringat sesuatu peristiwa yang menyebabkan kita rasa marah. Marah akan tercetus apabila kita tidak dapat mengawal atau mengubah sesuatu perkara yang kita benci. Benci akan menyebabkan keresahan, dan ini adalah perasaan marah yang sederhana. Tuntutan atau permintaan di luar batas kemampuan kita tak mampu buat akan menyebabkan marah akan lebih teruk tercetus. Perasaan marah inilah yang akan menjadi teruk lagi sekiranya terdapat anggapan negatif dan juga tidak rasional. Itu dia tentang marah. Belajar tentang marah. Terdapat banyak punca yang menyebabkan marah. Banyak punca kemarahan, antaranya dicederakan, ditipu, dipanggil dengan gelaran yang mengaibkan, terbiar tanpa diendahkan, tidak boleh mengawal, dan juga keadaan tertekan dan tuntutan di luar kemampuan. Perasaan marah ni emosi yang normal, tetapi reaksi tindak balas itu yang menyebabkan marah. Justru itu, kita perlu mengawal perasaan marah ini bagi mengelakkan sesuatu yang buruk berlaku. Sebenarnya, terdapat banyak cara yang kita boleh lakukan untuk mengawal perasaan marah. Di sini saya akan menerangkan 3 saja cara untuk menahan kemarahan ataupun meredakan kemarahan yang ada. Yang pertama, meluahkan rasa marah. Seseorang perlu meluahkan rasa marahnya. Rasa marah kita perlu luahkan secara wajar. Kita kena tegas, yakin dan secara terkawal agar ianya lebih berkesan lah. Kita perlu tahu cara betul untuk luahkan perkara yang menyebabkan diri berasa tidak puas hati tanpa mencederakan orang lain. Kita bertindak tegas bukan bermaksud menolak ataupun terlalu menuntut. Ia bermaksud kita hormat diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, cara menangani ialah menahan marah daripada terus berpanjangan. Kita boleh menahan marah dengan memikirkan perkara berkaitan secara positif. Kita fikir dianya positif. Dalam hal ini mungkin sekiranya kita tidak memikirkan positif, pelbagai anasi luar seperti penyakit, sakit badan, kemurungan boleh berlaku. Jadi kita perlu berfikiran secara positif agar kemarahan tidak berpanjangan. Yang ketiga, kita perlu menenangkan diri. Kita boleh cuba pelbagai cara untuk menenangkan diri. Antaranya ialah kita panjangkan serta perlahankan tarikan nafas kita. Tarik nafas, hembus secara panjang dan perlahan. Lepas tu kita boleh juga perlahankan atau hentikan pergerakan
supaya kadar degupan jantung kita dapat diturunkan. Biasa bila marah, degupan kita agak kerak, cepat. Jadi kita kena berhentikanlah pergerakan supaya kadar degupan jantung turun. Yang ketiga, kita kena pasti pemikiran yang negatif dan ubah. Kita kena ubah kepada pemikiran yang membina. Lepas tu kita fokuslah pemikiran yang positif tadi. Fokus kepada yang positif tadi. Selain tu kita boleh juga cuba cara tenang diri dengan berjenaka untuk menghilangkan rasa marah. Selain tu kita beralih daripada sumber persekitaran yang menyumbang perasaan marah. Kalau kita berada di satu tempat yang kelam kabut, kita pergi ke tempat yang lebih selesa, kan, supaya marah kita ni tidak akan berlaku. Okey, saya rasa setakat itu saja untuk perkongsian tentang rasa marah. Rasa marah, sebenarnya rasa marah ini memang ada dan kita perlu tangani dengan cara yang betul. InsyaAllah jumpa lagi di dalam perkongsian yang seterusnya. Jom teladani ilmu, iman dan amal.